Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام شائع لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi surau masjid sebelah Mata Ampar, Cikgu Abdul Jalal. Juga yang dihormati tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan Syiah, ahli-ahli jawatan kuasa masjid. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas limpah kurnia maka pada subuh ini kita dapat bersama-sama salat subuh berjemaah dan seterusnya kita menambah sedikit lagi ilmu kita berkaitan dengan alam kematian dan alam akhirat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita dan mengurniakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, ya. Kita telah sampai kepada di mana makhluk, ya, yang kufur dan makhluk yang banyak melakukan maksiat di kalangan orang mukmin dimasukkan ke dalam neraka. Iaitu satu pembalasan, ya, yang Allah janjikan. Pembalasan yang Allah janjikan ini sama ada pembalasan baik ataupun pembalasan buruk, ya. Allah nyatakan dalam firman-Nya, innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Sungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji Dia. Maknanya bila Allah berjanji untuk memberikan, ya, balasan syurga dan neraka dan balasan-balasan lain, ya, di akhirat besok, itu adalah perkara yang pasti berlaku. Ya, dan kita akan menemuinya apabila kita mati. Dan seperti mana yang selalu disebut, apabila semua makhluk ini telah pun mati dan hidup di alam akhirat, barulah dia nampak kebenaran tersebut. Sehingga kan ada dalam satu ayat, dalam Al-Quran, dalam surah Sajadah disebutkan, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan apabila dan kalau telah melihatlah orang-orang yang berdosa itu, walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim, bila orang-orang yang berdosa dah melihat segala-galanya yang benar dan berlaku, nakisu ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di depan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya, kami dah lihat, kami dah dengar, farji'na, maka kembalikanlah kami, na'mal salihan, untuk kami beramal salih, inna muqinun, sesungguhnya kami telah, ya, di kalangan orang-orang yang yakinlah, tuan-tuan dan tuan, ya. Jadi ini semuanya berlaku di akhirat. Di dunia tak berlaku. Sebab di dunia kita dengan penuh, ya, peringatan, kita mengingatkan semua manusia ini supaya mentaati Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah, ya, terhadap perkara-perkara yang berlaku di dunia ini,
bencana alam dan sebagainya, ya, merupakan satu peringatan Allah. Penyakit yang menular, satu peringatan Allah. Tapi manusia tak pernah pun nak menyatakan, ya, mereka yakin dah terhadap hari akhirat ni, dan mereka nak beramal soleh, tak pernah menyatakan sedemikian. Sebab perkara tersebut, ya, tidak berlaku keseluruhannya di seluruh dunia ni, ya. Keseluruhannya, kecuali yang kita hadapi sekarang ni, itu berlaku di seluruh dunia. COVID-19 berlaku di seluruh dunia, ya. Itu pun mereka berusaha ke arah jangan menjadikan kita ni, ya, ataupun makhluk dunia ini bergantung pada Allah, tapi bergantunglah kepada apa-apa yang telah diusahakan oleh manusia ini, tuan-tuan. Belum lagi kita nak sampai kepada peringkat di mana kita benar-benar yakin kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, ya. Sebab itu kita tidak melakukan perkara-perkara yang dapat menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, tuan-tuan dan yang dirahmati Allah, dalam suratul Balad, ya. Suratul Balad. Dalam suratul Balad itu, iaitu perkataan Aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, it'amun fi yaumin zi masqabah, yatiman za makrabah, au miskinan za matrabah. Perkataan Aqabah, ya, Aqabah. Menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahawa Aqabah yang ada dalam ayat di atas dalam surah Al-Balad itu merupakan tali yang ada di dalam neraka. Itu maksud perkataan Aqabah. Benarnya Ibnu Abbas ni, tuan-tuan, ya, merupakan seorang ahli tafsir yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang ahli tafsir yang hebat, ya. Jadi tafsiran dia itu merupakan satu tafsiran yang, ya, yang sepatutnya menjadi pegangan kita, menjadi pemahaman kita. Apakah dia Aqabah? Aqabah ialah tali yang ada dalam neraka. Okay. Dan kalau kita rujuk kepada dunia ni, ada tempat-tempat yang dinamakan Aqabah. Okay. Teluk Aqabah. Itu di Jordan lah, siapa yang dah ada pergi Jordan, jumpalah Teluk Aqabah. Okay. Tapi maksud Aqabah di dalam ayat surah Al-Balad itu ialah tali yang ada dalam neraka. Tali ini mempunyai 70 tingkatan yang sangat susah dinaiki. Ini tafsiran Ibnu Abbas. Tidak ada orang yang sanggup kecuali orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla. Tali ini berada di bawah titian di dalam neraka dan terikat hingga ke Siratul Mustaqim. Ya. Jadi tali ini adalah tali yang ada dalam neraka dan mempunyai 70 tingkatan dan memang sukar untuk dinaiki kecuali mereka-mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran makna Aqabah, ya. Wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, au it'aman fi yaumin zi masqabah, yatiman za matrabah, au miskinan za makrabah. Yatiban za matrabah. Ya. Jadi ini tafsiran Ibnu Abbas, tapi dalam tafsiran yang lain menyebutkan bahawa fakku raqabah ataupun untuk mendapatkan pahala yang lebih, ya, dan mendapatkan jalan yang jalan untuk kita pergi ke syurga, kita mestilah melalui, ya, satu ujian yang sangat sulitlah, ya. Antaranya yang sulit ialah, tuan-tuan, kita pun lapar, orang lain pun lapar. Kita ada sikitlah makanan, tapi dalam waktu kebuluran itu kita mampu untuk menghulurkan bantuan kepada mereka yang bulur juga. Maknanya kita lapar, orang lain pun lapar, tapi kita ada sikit, kita beri, okay, orang ni supaya itulah yang dikatakan pengorbanan, ya. Di saat
kesulitan, di saat kesukaran. Inilah jalan yang dilalui oleh mereka-mereka yang nak memasuki syurga. Maknanya sanggup melakukan sesuatu yang mengorbankan diri sendiri. Itu dalam kisah-kisah perjuangan umat Islam. Dalam 10 orang yang luka parah tu tuan-tuan, dalam satu peperangan, dalam perang apa saya tak ingat, tapi bila dihulurkan minuman kepada orang pertama, dia kata bagilah pada orang kedua dulu. Bila dihulurkan kepada orang kedua, dia kata bagilah orang ketiga. Sampailah keempat, kelima, dia pun tak ada air yang beri minum tu, sampailah ke 9, sampai ke 10. Balik semula pada orang pertama, tengok semua dah mati. Yang kedua pun dah mati, yang ketiga pun dah mati. Ini pengorbanan. Di dalam perjuangan Islam ni, pengorbanan bukanlah mementingkan diri sendiri, tapi kena pentingkan orang lain juga. Akhirnya semuanya mati. Ini yang dikatakan mati syahid. Orang pertama tak ada, tu orang kedua dulu. Sampailah ke 10, balik semula orang pertama, semua dah mati. Ini dikatakan pengorbanan, jihad fi sabilillah. Tidak mementingkan diri sendiri. Inilah satu daripada jalan nak masuk syurga, iaitu berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Aqabah ni ialah tali dalam neraka. Tali dalam neraka. 70 tingkat dan tak boleh dinaiki kecuali mereka-mereka yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, Ibnu Zaid dan beberapa kelompok ulama berpendapat bahawasanya tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Apa maksudnya? Dalam surah Al-Balad ayat 11 tu adalah kalimat tanya yang didapati yang dapat diartikan, apakah mereka tidak sebaiknya mendaki jalan yang susah, iaitu dengan menginfakkan harta untuk membebaskan budak dan memberi makan orang-orang yang lapar hingga mereka dapat melalui jalan yang susah tersebut, dan itu lebih baik daripada menghambur-hamburkan harta untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berkaitan dengan harta pula tuan-tuan. Jadi harta yang Allah kurniakan kepada kita itu, yang paling baik sekali ialah kita gunakan, nikmati ke harta tersebut untuk apa? Untuk diinfakkan, membebaskan perhambaan dan memberi makan orang-orang yang lapar. Itulah harta yang paling baik sekali, yang paling bernilai tinggi, iaitu kita gunakan untuk membebaskan orang-orang yang dijadikan hamba. Ini telah diberikan contoh yang terbaik oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berapa banyak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah menghabiskan hartanya untuk membebaskan hamba-hamba abdi yang masuk agama Islam di bawah majikan dia, dan kalau nak keluarkan dia ataupun nak bebaskan dia, dan nak menjadikan dia seorang Islam yang bebas, hendaklah dibayar kepada majikan dia. Abu Bakar As-Siddiq sanggup membayarnya. Mana-mana hamba abdi yang Islam, kemudian ditekan ataupun diseksa oleh majikannya supaya dikeluar daripada Islam, maka Abu Bakar As-Siddiq sanggup membayar supaya hamba abdi itu dibebaskan dan menjadi orang yang bebas. Termasuklah Bilal bin Rabah, dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Harta yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq itu, semasa baginda Abu Bakar As-Siddiq ni di Mekah, harta cukup banyak. Dia adalah seorang yang kaya. Tapi apabila dia nak berpindah ke Madinah, hartanya hanya tinggal sedikit saja. Ada mengatakan hartanya tinggal 40,000 dirham saja. Sedangkan sebelum itu 400,000 dirham. Banyak harta dia. Tapi dia kurbankan untuk membebaskan ramai hamba abdi yang diseksa oleh
majikan-majikannya yang bukan Islam menyeksa hamba abdi, maka Abu Bakar Siddiq datang membebaskannya, membayarnya. Ya. Satu perkara yang berlaku pada Abu Bakar Siddiq, dia membayar untuk membebaskan hamba abdi. Dan yang kedua, Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini dipulaukan, diboikot oleh pedagang-pedagang di Mekah, ya, terhadap perniagaan dia. Sebab dia Islam dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dipulaukan. Ya, perniagaan dipulaukan. Menyebabkan dia jatuh, ya. Tidak sekaya dulu dia jatuh, tapi tidak sampai kepada bankruptcy lah, ya. Tapi jatuhlah perniagaan dia. Namun demikian, dia masih mampu lagi menanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan berpindah ke Madinah, ya, dengan membeli 2 ekor unta. Dan Rasulullah nak bayar unta tersebut, tapi Sayyidina Abu Bakar Siddiq kata tak bayar-bayar. Dan dia bawa hanya 6,000 dirham sahaja berpindah ke Madinah, yang dijangkakan boleh hidup selama 6 bulan di Madinah. Boleh berbelanja selama 6 bulan. Ya. Ini pengorbanan Abu Bakar Siddiq. Dan semasa di Madinah, bila Rasulullah nak mendirikan masjid dan nak beli tanah untuk mendirikan masjid Madinah tu daripada 2 orang anak yatim, dan anak yatim tu nak sedekah aja tanah tu, tapi Rasulullah tak mau. Kemudian dibayar kepada anak yatim tu, pinjam pula duit Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk bayar tanah tersebut. Okay? Jadi inilah pengorbanan. Harta yang banyak kalau kita tak gunakan untuk manfaat dunia dan akhirat. Kalau manfaat dunia memang banyaklah, tapi untuk sampai ke akhirat ni, ini sesuatu yang kita tahu macam mana nak menginfakkan harta kita hingga sampai ke akhirat. Dan harta tersebut kita akan, ya, dibalas dengan syurga di akhirat. Ya. Ini yang selalunya kita jumpa, ya. Ulama-ulama dahulu, orang Islam yang kaya-kaya dahulu mewakafkan harta dia. Sebab itu sebahagian besar daripada Universiti Al-Azhar adalah dibiayai oleh harta-harta wakaf orang-orang Islam dahulu. Ya. Hari ini kalau pelajar-pelajar Islam datang seluruh dunia datang ke Al-Azhar, kena bayar yuran sikitlah. Tapi dulu dalam tahun-tahun 60-an, 70-an percuma belajar di Azhar. Tak payah-payah. Yuran pun tak payah. Sebab dibiayai oleh wakaf yang diwakafkan oleh ulama-ulama dahulu, pemimpin-pemimpin dahulu. Ini yang dimasukkan dalam surah Al-Balad tersebut, iaitu harta yang kita miliki dan juga nikmat harta tersebut yang kita miliki paling baik ialah digunakan untuk membebaskan hamba abdi dan juga untuk memberi makan orang-orang yang lapar. Tuan-tuan dan dirahmati Allah. Seterusnya tuan-tuan dan tuan sekalian, Al-Hasan radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Tuhan, jalan itu adalah jalan yang sungguh susah untuk dilalui, kecuali untuk orang-orang yang boleh mengalahkan diri dan nafsunya ketika di dunia. Inilah jalan yang paling susah. Masa kita hidup ke dunia ni, kita ada harta banyak, tapi kita gunakan untuk infakkan harta tersebut untuk membantu mereka-mereka yang untuk membebaskan hamba abdi dan juga untuk membantu mereka-mereka yang lapar. Ini memang sukarlah. Jadi sebab itu bila kita dapati gerakan-gerakan infak, bukan gerakan infak di Malaysia saja, di seluruh dunia, mereka menuju ke arah mana? Ke arah membantu, bukan orang-orang yang lapar sahaja. Di Timur Tengah, peperangan yang berlaku, dan sekarang ini musim kesejukan yang akan menimpa Syria dan sebagainya. Jadi seluruh dunia Islam ni tertumpu ke arah membantu umat Islam di seluruh dunia. Yang kecil-kecilan macam kita ni adalah, bila musim Raya Haji, kita hantar apa tuan-tuan? Kita pergi berkorban di negeri yang penduduk Islamnya sangat miskin, yang dikatakan tak pernah rasa daging kurban, daging-daging lembu ataupun kambing,
Ramai orang Islam yang berkorban, ya, hantar duit dia di tempat tersebut. Terutama sekali di Kemboja lah, ya, di Kompusia hantar duit. Dan ada ejen-ejen ataupun wakil-wakil di sana, ya, yang datang mendapatkan bantuan daripada umat Islam kat sini dan buat korban di satu kampung orang Islam di sana. Ini pun satu perkara yang boleh kita lakukan, menginfakkan harta kita untuk umat Islam di seluruh dunia. Okay? Walaupun ada kelebihan dan keutamaan untuk kita berkorban di tempat kita sendiri, ya, tetapi tidak salah kalau kita hantarkan korban kita itu juga ke negara-negara yang ramai umat Islam yang menjadi golongan minoriti kat sana. Ya? Ramai orang Islam yang golongan minoriti yang tak ada pendapatan, yang tak ada, kerana ada yang gelandangan, yang tak ada rumah, ya, yang tak dapat menikmati makanan macam kita kat sini. Kita di sini untung, ya, kehidupan kita adalah kehidupan yang aman, damai, ya, dan banyak peluang-peluang perniagaan dan juga banyak, ya, nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kita semasa di Malaysia ni. Tapi kalau kita lihat pada negara-negara lain yang diperintah oleh orang bukan Islam dan golongan Islam adalah golongan minoriti, ya, banyak penindasan berlaku kepada golongan Islam yang minoriti ini. Dan kalau kita senaraikan, kita jumpalah golongan orang-orang Islam di Xinjiang, di China, Rohingya, ya, dan golongan orang Islam di India juga tertindas. Apalagi lah orang-orang Islam yang sedang berperang di Syria, ya. Ini semuanya, dan juga orang-orang Islam di Palestin, di Gaza, ya. Seluruh dunia kita lihat Islam, orang-orang Islam sentiasa berada dalam pergolakan dan perlu bantuan daripada orang Islam yang di luar daripada negara tersebut. Inilah kita infakkan harta kita ke arah itu. Ya. Jadi inilah yang kita bacakan surah Al-Balad. Ya. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad, sampailah akhir ayat tersebut banyak menyatakan tentang bagaimana kita nak berkorban, ya, tentang harta kita untuk membantu orang Islam yang lain. Jadi orang-orang yang boleh melakukan sedemikian, menginfakkan hartanya, orang-orang yang boleh mengalahkan diri dan nafsunya. Ini katakan mujahadatun nafs. Ya. Mujahadah nafsu ni ataupun jihad untuk melawan nafsu ni adalah jihad yang paling besar sekali, tuan-tuan. Jihad pergi perang ke medan perang, jihad melawan orang kafir, memang kita boleh lakukan secara beramai-ramai. Tapi jihad nafsu kita lakukan untuk diri kita sendiri. Dengan ilmu kita, dengan ketakwaan kita, dengan keimanan kita, maka kita boleh berjihad untuk diri kita sendiri, untuk menginfakkan harta kita untuk membantu umat Islam yang lain yang menghadapi kesukaran. Iaitu yang mengalahkan diri dan nafsunya sendiri ketika di dunia. Ya, tidak mentaati godaan syaitan dalam hal apapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah tergoda dengan godaan-godaan syaitan di dunia ini. Inilah orang Islam yang dapat, ya, yang dapat melalui jalan yang sungguh-sungguh menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tentang hal ini orang-orang biasa membacakan sajak berikut, ya. Nak baca sajak ni pun satu hal juga, tuan-tuan, ya. Dia kena berdiri baca sajak ni. Kalau tuan-tuan di sekolah kan, pelajar selalu baca sajak di sekolah ni, penuh semangatlah, ya. Ini sajaklah ni, ya. Sesungguhnya aku diuji dengan 4 hal yang tidak akan boleh ditempuh oleh orang-orang, ya, iblis, dunia, diri dan nafsu. Bagaimana aku boleh mengikuti mereka padahal mereka adalah lawan-lawanku. Itu saja bagaimana nak menentang syaitan dan iblis ni, ya. Macam mana nak menentang godaan syaitan dan iblis ini. Yang mana kita, ya, kita katakan bahawa bila kita memiliki banyak harta, kita akan merasa tamak.
ingin bermewah-mewah dengan harta tersebut. Okay? Perasaan tamak ini memanglah satu penyakit hati, tuan-tuan. Dapat, hari ini kita dapat banyak, kita nak banyak lagi. Sehingga Rasulullah ada menyebutkan, kalau segunung emas diberi kepada seorang itu, maka dia nak segunung emas lagi. Ini tamak. Daripada mana datang sifat tamak ini? Datang daripada iblis dan syaitan. Tak puas-puas dalam kehidupan ini. Tak pernah puas. Okay? Tamak akan menjadikan seseorang itu mengikut nafsu dia. Dia lupa bahawa harta yang dia miliki itu adalah kurniaan Allah dan akan diambil bila-bila masa, tuan-tuan. Okay? Bila-bila masa Allah boleh ambil harta itu. Dan harta itu tidak kita bawa ke mana-mana. Bila seorang mati, tinggallah harta tersebut. Itu saja yang senang sekali, mudah. Bila kita mati, apa yang kita kumpulkan selama ini, semuanya kita akan tinggalkan. Seperti mana Allah berfirman dalam surah At-Takasur, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Harta ada ujungnya. Kita tak sudah-sudah kumpulkan harta sehinggalah kita sampai ke liang lahat, ke kubur. Okay? Tetapi Rasulullah menyebutkan dalam hadis dia, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Ilmu tak putus-putus, kita cari. Sejak buayan sampailah ke liang lahat. Kita masuk kat liang lahat, orang pun baca talqin kat kita. Itu yang dikatakan juga ilmu. Okay? Sampai ke liang lahat pun kita, ilmu akan sentiasa memberikan cahaya kepada kita. Tapi mengumpulkan harta dia ada sudah dia. Bila kita masuk kubur, habislah. Tak ada lagi ruang kita nak mengumpulkan harta sebanyak mana pun kat dunia ni. Kecuali harta tersebut kita gunakan untuk manfaat yang dunia dan akhirat. Seperti mana sebutkan tadi, digunakan untuk membebaskan hamba-hamba. Sekalipun hamba tak ada hari ni, kita boleh buat cara lain. Dan yang keduanya, kita memberi bantuan kepada mereka-mereka yang lapar. Itulah harta. Sebab itu kalau kita baca riwayat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dia sebelum jadi khalifah, dia adalah seorang gubernur. Dan sebelum dia jadi gubernur, dia adalah anak gubernur. Kaya, mewah, kuda tunggangan dia, pakaian dia, rumah dia, alat-alat perumahan dia semua mewah. Tapi bila dia jadi khalifah, semua harta-harta yang dia miliki semasa dia jadi gubernur dulu, dia hadiahkan pada Baitul Mal. Dia bagi pada Baitul Mal. Dan dia tinggal 2 helai kain je. Untuk dia gunakan untuk pergi masjid dan solat berjemaah. Bila dia mati, dia pun kumpulkan anak-anak dia ramai-ramai. Anak dia ada 11 orang ke 10 orang? 11. Dia kata ayah anda tidak meninggalkan apa-apa. Harta ke, kebun ke, ataupun apa-apa duit simpanan kan tak ada. Bila ayah anda mati, carilah sendiri harta tersebut. Dengan apa kemampuan yang ada pada anak-anak sekalian. Carilah. Anak-anak dia tak ada apa-apa bila ditinggalkan oleh bapanya seorang khalifah. Sedangkan khalifah-khalifah sebelum itu, Khalifah Yazid bin Muawiyah, khalifah-khalifah yang lain sebelum itu meninggalkan kekayaan. Dan anak-anak dia memiliki kekayaan, tapi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, anak-anaknya tidak ditinggalkan apa-apa pun. Anaknya buat usaha sendiri. Dan mengikut apa yang diriwayatkan, ada di antara anak-anaknya itu menjadi jutawan selepas daripada itu. Walaupun tidak mewarisi pusaka daripada bapa dia. Ini cerita ini memang peristiwa yang benar lah. Terhadap khalifah Islam yang, antara khalifah Islam yang adil. Dan kalau nak digulungkan, 4 khulafah Ar-Rasyidin itu, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu, maka ada setengah-setengah hadis sejarah mengatakan, masukkan Umar bin Abdul Aziz sekali. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sekali sebagai salah seorang daripada khulafah Ar-Rasyidin. Kerana kebaikan dia dan kerana pemerintahan dia yang adil. Dan kerana pribadi dia yang mulia.
Sebab tiap-tiap minggu dia panggil para ulama datang istana dia. Dia nak ilmu. Maka para ulama datang di majlis yang diadakan di majlis di istana dia, dan para ulama membacakan kisah-kisah ataupun memberikan ilmu-ilmu dalam ilmu fiqh dan ilmu tasawuf ke semua disampaikan. Dan ada waktunya. Okey. Sayyidina Umar Abdul Aziz ni bila mendengar cerita-cerita tentang kematian dan perkuburan dan alam barzakh, dia ada waktu ni dia pengsan, tuan-tuan. Sebab dia meresap ilmu tu dalam diri dia. Dia panggil ulama datang ke istana dia. Tiap-tiap minggu. Ya? Jadi itu di antara pemimpin yang mahukan, ya, dia mendapat ilmu melalui ulama-ulama yang sebenar-benarnya ulama, yang bukan dia, ya, berikan gaji dan sebagainya, tapi ulama datang untuk menyampaikan ilmu. Tidak ada ulama-ulama yang katakan membodek khalifah lah, membodek khalifah sekarang kata bodek kan. Nak bodek khalifah ni, tak ada. Datang untuk menyampaikan ilmu. Dan Sayyidina Umar bin Aziz mendapat ilmu daripada majlis mingguan dia, tuan-tuan dan puan. Tuan ya. Kemudian Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lebih mendahulukan amal memberi makan orang-orang yang kelaparan daripada membebaskan budak. Ya. Sayyidina Ali lebih mengutamakan memberi makan kepada orang-orang yang lapar daripada membebaskan hamba abdi. Sebab zaman tu zaman ada ramai lagi hamba abdi, ya. Jadi Sayyidina Ali lebih utama bagi makan dulu pada fakir miskin ni, pada orang yang lapar ini. Beliau berkata, sesungguhnya para sahabat-sahabatku telah sepakat bahawa satu syak ni satu gantang lah, ya. Untuk memberi makan orang-orang yang lapar lebih disukai daripada membeli budak lalu membebaskannya. Itu dia. Ya. Ini pendapat Sayyidina Ali. Dia kata lebih baik kita bagi makan orang yang lapar daripada kita gunakan duit kita itu membeli seorang hamba abdi kemudian membebaskannya. Ini pendapat Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat dia. Ya. Di waktu itu. Bagi makan orang lapar dulu. Dan yang keduanya, kalau kita mempunyai kelebihan duit yang banyak, bolehlah kita bebaskan hamba-hamba abdi yang masih lagi masih lagi menjadi hamba abdi dan dia telah beragama Islam, bebaskanlah dia. Ini bagaimana nak menggunakan harta kita yang memberi manfaat dunia dan akhirat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan keutamaannya sudi membebaskan kita dan seluruh kaum muslimin, kaum mukminin dari api neraka, kerana sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi mulia. Jadi kita dengan cara yang demikian dapatlah kita pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita infakkan harta kita ke arah yang tepatlah. Kalau ikut Sayyidina Ali, beri bantuan kepada mereka-mereka yang lapar dulu. Ya. Dan itulah yang diamalkan, ya, oleh umat Islam. Dan mereka-mereka yang berada di mana, pelajar kita yang ada di Mesir, di Azhar, selalu mendapati, ya, orang-orang kaya Islam dalam bulan Ramadan dia buka kemah depan rumah dia bagi makan percuma. Buka puasa, sahur, makanlah. Dan di sini pun kita dah amalkan tu, tuan-tuan. Banyak masjid-masjid, ya, di Kuala Lumpur tu yang mana dermawan yang menderma kepada masjid-masjid di bandar-bandar besar di Kuala Lumpur tu, ya, satu minggu mereka boleh dapat 20,000, 30,000 derma masjid tiap-tiap hari Jumaat tu. Kalau satu minggu dapat 30,000, kalau 4 kali Jumaat 120,000. Mereka pun membelanjakan itu untuk orang-orang yang berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Ini sudah pun diamalkan di Malaysia lah, di masjid-masjid yang kaya ataupun yang banyak, ya, yang banyak duit, ya.
Kalau kita tak kaya, tak banyak duit pun boleh juga, tapi sikit-sikit lah. Ya. Banyak mana yang kita mampu lah. Boleh buat. Sama ada kita memberikan buka puasa sahaja, kemudian sahur, biarlah mereka tu di rumah masing-masing. Tapi kalau buka puasa tu dapat 10 orang, 20 orang datang buka puasa di masjid dengan menggunakan duit masjid, itu adalah lebih baik. Itu adalah lebih baik. Sebab orang yang berpuasa ni orang yang apa? Bukanlah lapar kerana mereka tak ada duit, tapi adalah orang yang lapar kerana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah orang-orang yang berpuasa. Dan bab yang ke-48, yang ke-98 ialah penjelasan ayat bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Bahan bakar apa ni? Neraka. Manusia dan batu. Sebab itu bila kita baca surah apa? Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahabin wa mur'atuh. Wa mur'atuh hammalatal hatab. Jadi di neraka ini Abu Lahab akan dibakar. Sayasla naran. Api akan membakar zata lahabin. Zat badan Abi Lahab ni dan isterinya wa ma'ra'atuhu hammalatal hatab. Mereka bawa apa? Kayu api. Abu Lahab ni kena dibakar di neraka. Dan ini adalah ayat yang kekal sampai hari ini, tuan-tuan dan sekalian. Sedangkan surah Abu Lahab, Al-Lahab tu diturunkan, surah Tabbat yada Abi Lahabin wa tab tu diturunkan masa zaman Rasulullah, tapi sampai hari ini kita baca ayat tersebut. Seolah-olah Abu Lahab ni ada depan mata kita, kejahatan dia tu. Sebab tu jarang kita jumpa orang Melayu ni bagi nama anak dia Lahab, tak ada. Abu Lahab pun tak ada, Abu Jahal pun tak ada, Fir'aun pun tak ada, Namrud pun tak ada. Tak ada orang Melayu bagi nama anak dia nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebagai orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak jumpa. Nama-nama buruk tu. Tapi banyak nama-nama yang diberikan kepada anak-anak orang-orang kita ni, orang Islam di Malaysia ni, nama-nama yang dikasihi, seperti nama Muhammad, nama Ibrahim, nama Yahya, nama-nama Nabi-Nabi. Kalau satu kampung tu sampai 10 orang nama Yahya, ataupun nama Muhammad sampai 20 orang, siapa tak tahu nak bezakan. Sebab nak nama yang baik. Bukan nama tu baik, nak berkat nama tu. Mendatangkan keberkatan pada anak-anak tersebut. Kita ambillah nama-nama yang baik. Memberikan keberkatan nama-nama tersebut. Baik. Jadi bahan bakar di dalam neraka besok ialah manusia sendiri dan batunya. Dan batu. Maksud dari ayat ini adalah bahawa kayu bakar api neraka adalah manusia dan batu. Tak ada bahan lain. Boleh terbakar dalam neraka. Manusia ni boleh terbakar dalam neraka. Jadi kayu bakar. Kalau kita bakar lemang, apa kayu kita? Orang juga. Betul tak? Cuba tanya orang yang bakar lemang, jual lemang banyak-banyak tu. Mana ambil kayu? Kayu kebun dia ke? Buluh kebun dia ke? Kadang-kadang kita tahu dia pergi redah tempat lain yang orang punya, dia ambil kayu api tu. Buluh pun dia ambil orang lain punya, tapi hari ni dah tak ada dah, buluh dah habis. Dia terpaksa order buluh daripada Pahang. Beli buluh, tak apalah beli, Tapi yang ambil kayu api ni kat mana? Kadang-kadang dia pergi ambil redah tempat-tempat lain untuk dia berniaga dan jual buluh lemang, jual lemang. Ini kecil lah lemang, bukannya orang jadi kaya raya dengan lemang tu, tak ada. Tapi cara kita menggunakan
ataupun apa yang kita gunakan untuk menjalankan perniagaan kita, adakah cara yang dihalalkan oleh Allah ataupun sebaliknya. Ini kita kena perhatikanlah tuan-tuan. Sebab apa? Kita nak makanan yang baik, kita perlu daripada usaha yang baik. Jadi banyak perkara-perkara yang kadang-kadang kita lalui itu, kita nampak perkara-perkara itu tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu bila kita pergi hari Jumaat, pergi sembahyang Jumaat, kita lalu pergi sembahyang Jumaat. Kalau saya lalu daripada Rembau tu, kadang-kadang nak balik kampung, pergi sembahyang Jumaat ke kampung, kedai-kedai kat Bongek tu semua buka lagi. Orang nak pergi sembahyang Jumaat dah. Bila pula masa dia sembahyang Jumaat? Jadi ini pun jadi persoalan pada kita. Sedangkan kempen kita ialah berilah barang-barang yang apa? Barang-barang orang Islam. Itu orang Islam juga. Tapi belilah barang-barang orang Islam. Tapi yang ni dia berniaga, hari Jumaat pun tak pergi sembahyang. Lagi dahsyat tuan-tuan bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan pun yang berniaga tu mengikut apa yang diceritakan pun makan siang hari. Ini perkara-perkara yang kita nak perhatikan, apakah kita ni golongan yang mengamalkan Islam yang sebenarnya ataupun sebaliknya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan berkaitan dengan tuan-tuannya berkaitan dengan neraka tadi, dan bagaimana kita nak lepas masuk neraka, apa yang kita nak buat dengan harta kita, ini perlu dipikirkan dan direnungkan, dan jadi amalan kita. Sebab kita ni pun bukannya lama sangat atas dunia ni. Selalu saya sebut bukan lama sangat pun atas dunia ni. Kalau 80 tahun pun 80 tahun lah. 40 tahun di sisi Allah berapa hari? Sampai tak satu hari? Satu hari di sisi Allah 1000 tahun kita kat dunia ni. Kalau 80 tahun? Setengah 500 tahun, baru setengah hari di sisi Allah. 250 tahun baru suku hari. Kalau 80 tahun tak sampai pun suku, tuan-tuan. Jadi itulah hakikat kehidupan kita di dunia ini. Cakap itulah dulu tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan mengenakan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ya rabbi fahman nabiyyin hafzal mursalin wa malaikatil muqarrabin fi hafidh ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala.